Oke, selamat pagi murid-murid semua. Apa kabar murid-murid hari ini? Sehat? Oke, selamat datang lagi ke kelas Cikgu Grace hari ini. Jadi pada hari ini Cikgu kita akan belajar masih dalam tema 5, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika, Unit 15. Indahnya seni dan budaya kita. Jadi tajuk kita hari ini adalah keunikan seni dan budaya kita. Hari ini adalah hari Jumaat 30 Julai 2021. Okey, sebelum itu kita ulang kaji balik apa yang cikgu jelaskan pada hari yang lepas yang sudah kita belajar tentang seni dan budaya. Okey, apa itu seni? Dan apa itu budaya? Okey cikgu, kita buat ulang kaji . Jadi, apa itu seni? Siapa masih ingat apa itu seni? Maksud seni? Okey, cikgu jelaskan . Seni itu merupakan kepandaian membuat sesuatu yang indah. Di mana seseorang itu pandai membina ataupun menghasilkan sesuatu karyakah, sesuatu yang indah, yang cantik, sama ada dipandang mata dan sebagainya. Jadi kesimpulannya seni itu sesuatu yang indah pada pandangan panca indera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran. Di mana awak nampak sesuatu yang indah, yang cantik melalui panca indera sama ada awak melihat menggunakan mata, sesuatu yang dihasilkan itu cantik dan indah. Ataupun yang awak dengar seperti muzik, seperti apa lagi? Seperti yang indah lah. Yang awak lihat seperti rumah yang cantik, seperti bangunan yang cantik. Yang awak lihat menggunakan panca indera awak. Dan dan seterusnya, apa itu budaya? Budaya ialah satu cara hidup yang apa? Cikgu dah jelaskan. Satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu yang meliputi apa? Meliputi agama, politik, adat resam, sikap dan nilai. Okey, pandai. Jadi budaya itu adalah satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dari turun temurun, dari nenek moyang kita dahulu sampai pada hari ini. Okey, jelaskan apa maksud seni dan budaya. Cikgu dah jelaskan. Jadi awak faham apa yang cikgu cakap. Okey, sebelum tu cikgu akan tunjukkan beberapa gambar kepada awak. Awak teliti gambar itu, apa yang awak lihat, apa yang awak tahu tentang gambar tu, nanti bagi tahu cikgu, okey? Okey, gambar pertama. Gambar apa? Siapa tahu? Ada 3 roda, cantik. Ada payung atas tu. Ini adalah ini adalah beca, pandai. Okey, ini adalah beca. Jadi cantik tak beca ni? Ada bunga. Cantik kan? Ini merupakan seni yang cantik dan indah dipandang mata. Okey? Awak nampak beca ni kan? Beca ni ada di mana? Di Malaysia, pandai. Di Melaka. Okey, Melaka merupakan popular dengan beca. Apa ni? Gambar sampan. Pandai. Okey, cikgu nak tanya. Sampan ni ada di negeri mana? Menurut awak? Menurut apa yang awak lihat? Di negeri? Bendera apa tu? Bendera negeri mana? Negeri Sarawak. Okey. Ini merupakan cantik tak sampan ni?
Cantik. Oke, ini merupakan sampan. Awak pernah tak naik? Oke, ada 2 gambar nih tau. Gambar apa? Gambar rumah. Oke. Yang pertama nih, gambar apa? Rumah apa? Nih, rumah apa? Gambar rumah apa? Minangkabau. Oke, ini merupakan rumah Minangkabau. Jadi yang sebelah ini gambar rumah apa? Rumah banyak tiang. Rumah panjang. Oke. Awak tahu kan rumah Minangkabau ada di negeri mana? Negeri Sembilan. Pandai. Yang ini pula rumah panjang ada di negeri mana? Nampak kan bendera ini? Di negeri Sarawak. Pandai. Jadi ini merupakan seni apa? Seni bina. Oke. Dari turun temurun sampai sekarang masih ada tak rumah ni? Masih kan? Masih ada tak sampai hari ini? Masih. Beca? Masih ada tak? Dari dulu sampai sekarang masih ada tak beca? Masih kan? Oke. Jadi berdasarkan ketiga-tiga gambar yang cikgu tunjuk tadi, apa tajuk kita hari ini? Cikgu dah beritahu kan tadi tajuk. Rasa-rasa apa tajuk kita hari ini? Keunikan seni dan budaya kita. Unik tak seni dan budaya kita yang ada di Malaysia? Unik. Cantik tak? Cantik. Itu sebelum kita terus kepada pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan untuk tata bahasa pada hari ini, cikgu akan jelaskan atau kita akan belajar tentang ayat seruan. Okey, ayat seruan. Ini tanda apa? Tanda tanya kah? Tanda seru? Tanda seru. Pandai. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, awak kena tahu apa itu ayat. Awak kena tahu beza ayat seruan dengan kata seruan. Boleh? Cikgu akan jelaskan apa itu ayat seruan dan cikgu akan jelaskan apa itu kata seruan. Okey? Okey, kita lihat apa itu ayat seruan. Jadi, cikgu akan jelaskan apa itu ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan untuk tujuan melahirkan perasaan. Tahu, untuk melahirkan perasaan. Misalnya, untuk menyatakan perasaan seseorang, untuk menyatakan perasaan awak. Contoh, apabila awak sakit, apabila awak marah, terkejut, hairan, sedih, kan? Jadi, ayat seruan ni untuk bertujuan untuk melahirkan perasaan awak, untuk menunjukkan perasaan awak tu macam mana. Okey. Jadi cara penggunaannya macam mana? Okey, dengar. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan, iaitu dengan nada meninggi atau menurun. Jadi tanda seru yang cikgu bagi tahu tadi ni, tanda seru ni, kalau dalam ayat seruan dia ada pada penghujung ayat. Okey? Boleh sampai sini? Itu tadi kata seruan. Sekarang kita lihat apa itu tadi itu ayat seruan. Sekarang kata seru. Okey? Kata seru. Okey, cikgu sudah senaraikan beberapa, ada 10 kata seru di sini. Kata seru, ini kata aja tahu, bukan ayat. Kata adalah
yang satu ataupun dalam bentuk kata adalah satu sahaja. Okey. Kita lihat yang pertama. Kata seru yang pertama adalah wah. Kata seru wah ni merujuk kepada perasaan apa? Perasaan hairan, terkejut, gembira, kan? Wah, cantiknya bangunan itu. Dah, dia terkejut kan? Dia gembira kan? Wah, hebatnya kamu. Itu menunjukkan dia hairan ataupun terkejut. Okey? Yang kedua, oh. Kata seru oh menunjukkan perasaan apa? Terkejut ataupun merayu. Okey, yang ketiga, kata seru yang ketiga. Amboi. Perasaan menunjukkan perasaan apa? Hairan, kagum atau mengejek. Boleh? Kata seru yang keempat. Aduh. Menunjukkan perasaan sakit. Jadi, aduh, sakitnya perut saya. Aduh, sakitnya tangan saya. Itu menunjukkan perasaan sakit. Okey, yang kelima. Aduhai. Bukan aduhai. Aduhai. Perasaan sedih. Yang keenam. Kata seru yang keenam adalah cis. Cis. Perasaan benci, marah atau jijik. Cis. Buruknya rupa awak. Kan? Yang ketujuh adalah kata serunah. Kata serunah ni merujuk kepada perasaan memberi sesuatu atau menarik perhatian orang lain. Okey? Yang ke-8 adalah kata seru wahai. Menunjukkan perasaan sayu, perasaan sayang, rayu, menarik perhatian juga. Okey, yang ke-9 kata seru syabas. Menunjukkan perasaan gembira, memberi pujian, menunjukkan perasaan puas atau memuji dan ucapan tahniah. Jadi jika rakan awak, jika kawan-kawan awak ataupun sesiapa yang berjaya ataupun mendapat hadiah ke, apa-apa ke, jadi awak kena cakap syabas ataupun tahniah, kan? Itu menunjukkan perasaan gembira atau memberi pujian kepada beliau. Okay? Dan kata seru yang terakhir adalah kata seru eh. Kata seru ni merujuk kepada perasaan hairan. Okey, cikgu sudah jelaskan kepada awak apa itu kata seru. Jadi seru yang cikgu senaraikan tadi wah, oh, amboi, aduh, aduhai, cis, nah, wahai, syabas, itu semua adalah kata seru. Okey, kita pergi yang seterusnya. Sekarang cikgu akan jelaskan macam mana cara membina ayat seruan. Okey, ayat seruan dengan kata seru tadi. Okey. Cara dia yang pertama, kata seruan di hadapan ayat. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh ayat ini. Wah. Okey, wah. Wah, cantiknya bangunan itu. Ini contoh ayat. Okey. Ini contoh ayat. Wah, cantiknya bangunan itu. Okey. Jika awak lihat ayat ni, yang pertama, kata seruan di hadapan ayat. Yang mana kata seruan? Berdasarkan, wah cantiknya bangunan itu. Wah kan kata seruan. Okey, wah merupakan kata seruan. Betul kata ayat ni? Kata seru dia di hadapan ayat. Betul. Okey, yang kedua, macam mana cara
membina ayat seruan. Macam mana? Letak tanda baca koma selepas kata seruan. Okey, kita tengok ayat ni lagi. Okey, kita tengok ayat ni. Ada koma tak lepas kata seruan tadi? Ini kan kata seruan dia tadi. Wah. Okey, ada koma tak? Ada. Betul tidak ayat ni mengikut apa yang dia mengikut langkah yang diberi? Betul? Betul. Okey, yang ketiga, yang terakhir. Letakkan tanda seru di akhir ayat seruan. Okey. Di akhir. Kalau di akhir kita tengok yang paling terakhir. Okey, yang paling terakhir. Ada tanda seru tak di sini? Ada. Okey. Ada kan kata seru. Jadi, betul tak ayat ni? Betul. Okey. Pastikan. Okey, cikgu ulang lagi semula. Cikgu akan ulang. Pastikan kata seru yang awak gunakan ada di depan. Okey? Ada di depan. Kemudian letak koma. Lepas kata seru, koma, baru terus tulis lagi ayat yang lain. Di akhir ayat awak nanti baru letak tanda seru. Okey? Faham sampai di situ? Di akhir ayat kata baru tanda seru. Okey? Okey, kita tengok perbualan ini dah terlebih dahulu. Jika awak nak ada tengok buku teks, awak boleh tengoklah. Okey, kita baca sama-sama. Tajuk dia naik beca. Tadi kan awak ada nampak gambar beca tadi kan? Di Melaka kan, cikgu dah tunjuk. Jadi kita baca dulu ini. Nabila dan ibunya telah membawa Dayang Fatimah yang baru berpindah ke Melaka menyaksikan keunikan beca di Bandar Hilir. Di mana? Di Melaka. Di Bandar Hilir. Okey. Jadi ini perbualan antara siapa? Antara Nabila dan Dayang Fatimah. Okey. Kita baca. Wah, cantiknya beca-beca di sini. Wah menunjukkan perasaan apa? Perasaan kagum. Dayang Fatimah cakap, wah, cantiknya beca-beca di sini. Dia menunjukkan perasaan kagum melihat beca yang ada di Bandar Hilir. Okey, kita lihat lagi apa respon Nabila. Itulah uniknya beca di sini. Hiasan pada beca-beca ini mempunyai elemen seni yang tersendiri. Okey. Jadi kita tengok respon Dayang Fatimah lagi. Oh, patutlah ramai pelancong tidak melepaskan peluang menaiki beca jika ke Bandar Hilir, kata Dayang Fatimah. Apa kata seru yang digunakan oleh Dayang Fatimah di sini? Oh, kan? Oh, di sini. Oh, menunjukkan apa? Perasaan terkejut. Okey, apa respon Nabila pula? Mari kita naik beca dari Menara Taming Sari ke kota Eva Musa. Bayarannya cuma RM20 Malaysia. RM20 Malaysia, kata Nabila. Apa respon Dayang Fatimah pula? Murahnya tambang untuk menaiki beca. Apa kata seru yang digunakan? Kan? Okey, yang seterusnya. Beca-beca ini perlu dikekalkan sebagai warisan seni negara kita. Kan? Beca-beca ini perlu dikekalkan sebagai warisan seni negara kita, kata Nabila kepada Dayang Fatimah. Jadi kita tengok apa kata Dayang Fatimah. Syabas,
tempat kosong kan. Lepas tu tanda seru. Jadi apa patut kita letak di tempat kosong ni? Kenapa kenapa Dayang Fatimah cakap syabas kepada Nabila? Okey, kita tengok respon Nabila terlebih dahulu. Yang tadi, beca-beca ini perlu dikekalkan sebagai warisan seni negara kita. Jadi, kenapa dia memberi respon syabas? Okey, kita tengok. Nabila mempunyai semangat untuk mengekalkan warisan budaya. Kan? Nabila mempunyai semangat untuk mengekalkan warisan budaya. Okey, jadi apa patut kita tulis sini? Kita harus letak syabas. Syabas, kamu ada semangat seperti itu. Kan? Syabas, kamu ada semangat seperti apa? Semangat untuk mengekalkan warisan budaya. Okey, kita teruskan. Kalau ada peluang, saya ingin mengayuh beca ini sendiri, kata Dayang Fatimah kepada Nabila. Apa respon Nabila? Kita tengok. Amboi. Lepas tu, tempat kosong. Apa patut kita letak di sini? Okey, kita lihat lagi kata Dayang Fatimah. Kenapa Nabila cakap amboi? Okey. Kalau ada peluang, saya ingin mengayuh beca ini sendiri. Perbualan antara Nabila dan Dayang Fatimah. Awak tahu kan macam mana cara membina ayat seruan. Cikgu dah tunjuk tadi antara Nabila dan Dayang Fatimah. Okey, sekarang cikgu nak awak tekan link yang cikgu bagi. Yang cikgu bagi ni. Okey, yang cikgu bagi ini merupakan permainan bahasa quizzes. Cikgu nak awak jawab quiz itu. Awak tekan je mana jawapan yang betul, mana jawapan yang salah. Okey. Cikgu akan beri pautan ni kepada awak. Awak akan jawab, awak harus jawab. Kemudian boleh screenshot skor yang awak dapat dengan cikgu, okey? Kemudian awak pada hari ini sila buat latihan dalam buku aktiviti awak muka surat 20. Okey. Awak bina ayat seru berdasarkan gambar tersebut dan hantar jawapan awak di WhatsApp cikgu seperti biasa. Jawapan awak harus dihantar. Okey, ambil gambar jawapan awak tu, kemudian hantar di WhatsApp cikgu. Okey, muka surat 20 tau. Pastikan awak catat muka surat 20, jangan lupa. Muka surat 20. Jadi boleh jawab, cikgu harap awak faham semua yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, jadi sekarang awak pergi buat kuis tu yang cikgu dah beri pautan tu, kemudian jawab latihan yang dalam buku aktiviti muka surat 20 yang cikgu dah bagi tahu tadi. Jadi apa-apa soalan, apa yang awak tidak tahu, boleh tanya cikgu atau WhatsApp cikgu. Okey. Jadi selamat belajar. Itu sahaja untuk hari ini. Bye.